Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Isu hari ini, benarkah Rafizi akan tubuh gerakan baru? Baru-baru ini ada satu penganalisis politik menyatakan bahwa tiada mustahil akan wujud satu gagasan baru ataupun satu penjajaran politik baru. Ini adalah satu andaian yang bernas dan berasas. Jangan Anda kata di Malaysia mustahil berlaku. Di mana-mana di dunia ini boleh berlaku, terutamanya politik. Bagi Anda yang belum faham apa itu politik, politik adalah satu seni yang memainkan semuanya tentang persepsi. Jadi dalam politik, ianya cukup unik dan cukup licik. Kadang bergaduh tapi licik, kadang tak bergaduh tapi licik. Semuanya tentang kelicikan orang tertentu. Adakah Rafizi akan tubuh gerakan baru? Spekulasi yang menggemparkan PKR. Selepas meletak jawatan, selepas kalah dalam pemilihan parti PKR, Rafizi mendiamkan diri. Tapi dia diam bukanlah kerana kekalahan. Rafizi sedang bersedia. Dalam kenyataan terkini, Rafizi kata dia ada plan. Jadi ini mungkin spekulasi yang berguna untuk Anda semua. Adakah Rafizi bakal tubuh satu gerakan baru yang akan mengubah lanskap politik negara yang disebut jajaran politik baru anak muda? Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada masalah kesehatan, ini adalah satu produk yang sangat baik yang satu keluarga kami minum. Produk ini mengubah gaya hidup kami, mengubah kualiti hidup kami. Produk ini sangat saya percayai. Sangat saya percayai, dan kalau tanpa produk ini, saya sangat takut dengan dunia sekarang yang penuh dengan penyakit. Produk ini bukan obat. Kenapa saya sayang produk ini? Karena produk ini meningkatkan daya imun badan keluarga saya dan mendidik daya imun keluarga saya. Apabila kita memakan produk ini, daya imun badan kita meningkat 400% dan dididik menjadi bijak. Apabila imun badan kita bijak dan kuat, kita akan sembuh dari dalam. Badan kita akan melawan penyakit, selain itu menjadi benteng kepada penyakit dari luar. Dengan kekuatan tenaga imun badan kita yang baru, yang meningkat dan bijak, kita juga akan sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Saya sangat percaya dan yakin dengan produk ini. Bagaimana dengan Anda? Jangan ambil tidak peduli. Jangan tidak peduli. Ambil peduli kerana masa adalah satu perkara yang paling penting. Jangan sampai terlambat. Duit boleh dicari bila-bila waktu. Jangan berkira sangat. Dulu saya pun berkira, tapi apabila saya tahu ini lebih mahal daripada nilai uang, saya sangat bersyukur. Hubungi nombor yang tertera, jangan lupa. Baik, kita cerita pula tentang politik. Saudara-saudara sekalian, mengapa Rafizi keluar kabinet? Ini spekulasi yang bagus. Datuk Seri Rafizi Ramli meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa 17 Jun 2025. Ramai menyangka dia kecewa, tapi kenyataan Rafizi jelas. Ini bukan tentang kalah, ini tentang prinsip. Kata Rafizi, saya kalah, yang menang perlu diberi ruang. Saya tidak mahu jadi beban. Inilah Rafizi yang kita ketahui. Lain daripada yang lain. Lebih hebat daripada Azmin Ali. Rafizi ini konsisten dengan prinsip dan accountability-nya. Tapi, di sebalik keputusannya, ramai yakin Rafizi sedang mengundurkan diri untuk melancarkan sesuatu yang besar. Ini petanda gerakan baru. Dalam satu posting di media sosial, Rafizi menulis, saya ada plan. Tapi biar kita semua tenang dulu. Saya akan kongsi selepas Raya Haji, kata beliau di dalam tweet beliau di X. Plan apa tu? Plan apa, bila, dan di mana? Persoalannya besar. Ini adalah teori netizen. Selepas Rafizi kata, saya ada plan, tapi biar kita semua tenang dulu. Saya akan kongsi selepas Raya Haji. Ini adalah teori netizen selepas itu. Kata netizen, secara teori mungkin akan wujud gerakan baru untuk generasi muda reformis. Ada juga netizen kata, adakah parti baru akan ditubuh bagi menyaingi PKR? Dan yang ketiga teori netizen ialah,
Satu platform ekonomi aktivisme digital akan muncul. Rafizi terkenal dengan strategi luar kotak. Dialah mastermind langkah kajang, pencetus Invoke, dan penggerak data politik sejak 2013. Dia bukan sekadar ahli politik biasa. Dia jurutera strategi. Itu sebabnya Anwar Ibrahim perlukan Rafizi. Faktor-faktor yang menjadi pendorong kepada gerakan baharu. Pertama, kekecewaan terhadap hala 7 PKR. Pemilihan PKR 2025 menyaksikan Rafizi tewas kepada Nurul Izzah. Banyak penyokong muda kecewa. Mereka rasa PKR semakin lembut, hilang semangat reformis. Faktor yang kedua pula ialah penolakan terhadap budaya politik lama. Rafizi sering tegur budaya politik lama, politik wang, jawatan, kompromi. Beliau percaya perubahan mesti bermula dengan integriti. Saya juga yakin dan percaya. Saya sehaluan dengan Rafizi berkait dengan ini. Semua perubahan wajib bermula dengan integriti. Bukan dengan paksaan, bukan dengan air liur. Faktor yang ketiga mengapa berlaku gerakan ini ialah lonjakan anak muda di media sosial. Di TikTok, klip Rafizi mencecah ratusan ribu views. Suaranya masih didengari. Sokongan senyap ini mungkin jadi tapak kepada satu pergerakan digital yang tidak bergantung kepada struktur lama. Apakah bentuk gerakan baharu ini? Spekulasi yang pertama yang muncul ialah Parti baharu ala muda 2.0 akan muncul. Dengan pengalaman dan kredibiliti Rafizi, mungkin beliau akan bentuk parti politik baru tetapi lebih matang dengan akar reformasi dan kekuatan teknokrat. Spekulasi yang kedua pula ialah platform reformasi digital. Mungkin bukan parti, tapi satu gerakan digital seperti Invoke 2.0. Fokus pada pendidikan politik, teknologi AI, reformasi data, dan pendemokrasian ekonomi. Manakala spekulasi yang ketiga pula ialah think tank atau NGO anti-kleptokrasi. Dia mungkin menubuhkan think tank bebas untuk menekan kerajaan dari luar, menyatukan golongan profesional muda, teknokrat dan aktivis yang dah muak dengan politik toksik. Reaksi dari dalam parti dan rakyat ini dijangka akan berlaku. Reaksi dari dalam parti dan rakyat. PKR kini berada dalam dilema. Kehilangan Rafizi dalam kabinet adalah satu tamparan. Tetapi perpecahan terbuka boleh melemahkan parti. Sebahagian pemimpin mahu Rafizi kembali dalam barisan. Tapi ramai juga takut kalau Rafizi lancarkan sesuatu yang baharu. Ramai anak muda PKR akan ikut dia. Saudara, penganalisis politik mengatakan Rafizi masih relevan. Dan bila dia bergerak, pasti akan ada gegaran. Sebagai penutup kepada ulasan pada hari petang ini ialah, Rafizi Ramli mungkin sudah tiada jawatan, tapi pengaruhnya dalam mana-mana benda masih hidup. Dia tahu apa yang rakyat mahu, dia tahu apa yang politik Malaysia perlukan. Dan kalau benar dia bakal melancarkan gerakan baharu, maka ini bukan penamatnya. Rafizi Ramli adalah arkitek reformasi generasi baharu. Apakah beliau akan kembali sebagai pemimpin luar sistem? Mari kita tunggu selepas Hari Raya Haji. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Peletakan jawatan dan keluar parti UMNO Tengku Zafrul menjadi satu detik bersejarah dalam dunia politik Malaysia. Jadi persoalan ialah kemana Tengku Zafrul selepas ini. Terkait dengan hal itu ialah peletakan jawatan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Siapa yang akan ganti Rafizi Ramli? Ada kejutan besar yang akan berlaku. Ada yang mencadangkan Tengku Zafrul, ada yang mencadangkan Nurul Izzah Anwar.
Tapi sebenarnya ada kejutan yang bakal berlaku yang belum pernah Anda tahu. Mungkin inilah identiti pengganti kepada Rafizi. Setakat 3 Jun 2025, belum ada pengumuman rasmi mengenai pengganti Datuk Seri Rafizi sebagai Menteri Ekonomi Malaysia. Tetapi nampaknya mula ada clue calon-calon yang disebut menggantikan Rafizi Ramli selepas beliau meletakkan jawatan dan akan berkuat kuasa 17 Jun, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nampaknya belum memberikan apa-apa clue. Tetapi sebagai pengulas dan pemerhati politik bebas, kita sudah dapat menghidu siapa yang bakal menggantikan Rafizi. Calon-calon yang disebutkan itu ada beberapa orang yang mungkin Anda tak pernah ingat dan tak pernah tahu. Jadi sebab itu saya kongsikan dengan Anda 3 pribadi yang akan, atau 4 pribadi yang besar kemungkinan akan menukar Rafizi. Bukan Nurul Izzah Anwar, bukan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada masalah penyakit ataupun masalah kesehatan, ini ada produk yang saya kongsikan dengan Anda semua. Produk ini bukan ubat. Produk ini bukan ubat. Produk ini ialah produk yang menguatkan daya imun badan kita, mendidik daya imun badan kita untuk menjadi kuat dan bijaksana. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang bodoh. Apabila daya imun badan kita lemah dan daya imun badan kita bodoh, dia akan menyerang diri kita sendiri dan kita mudah kena penyakit. Tetapi apabila daya imun badan kita dididik dan menjadi kuat, kita akan sembuh daripada dalam. Daya imun badan kita sendiri yang melawan penyakit itu sehingga kita sembuh. Itu sebabnya ini bukan ubat. Ini ialah terapi untuk menguatkan daya imun badan Anda. Kalau nak tanya semua penyakit boleh sembuhkah? Jawapan dia ialah apabila imun badan kita jadi kuat, apa saja jenis penyakit akan sembuh. Bukan karena ubat, tapi karena daya imun badan kita yang menjadi kuat. Jadi siapa yang berminat mendapatkan produk ini, message saya di WhatsApp di nombor yang tertera. Jangan telefon, sebab kalau kamu telefon, kebanyakan kali saya tak boleh sambut karena keadaan yang banyak kali memandu, kita sedang mesyuarat dan sebagainya. Jadi kalau WhatsApp, bila-bila masa saya boleh balas. Baik, jadi itu. Saya bacakan kepada Anda 5 calon yang akan menggantikan Rafizi Ramli. Dan calon-calon ini mungkin tak pernah orang tahu dan pernah dengar, termasuk saya. Calon yang pertama yang akan menggantikan Rafizi ialah, tentulah yang telah disebut-sebut, tapi saya tidak yakin dia akan menggantikan Rafizi, yaitu Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Beliau kini menjawat jawatan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Namun, tempoh beliau sebagai senator akan berakhir tidak lama lagi. Dan terdapat kekangan untuk beliau dilantik semula ke kabinet tanpa kerusi parlimen. Penganalisis politik mencadangkan beliau mungkin sesuai sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri dengan status menteri. Kedua, Dr. Nungsari Ahmad Radi, seorang teknokrat dan pengerusi Malaysia Airports Holding Berhad. Beliau pernah menasihati Perdana Menteri dalam hal ehwal ekonomi. Penganalisis berpendapat pelantikan beliau sebagai Menteri Ekonomi melalui jawatan senator boleh dipertimbangkan. Yang ketiga, Muhammad Kamil Abdul Munim, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK dan bekas setiausaha politik di Kementerian Keuangan ini. Beliau dilihat sebagai wakil generasi muda yang berpotensi. Walaupun masih muda, pelantikan beliau boleh menarik sokongan belia kepada kerajaan Madani. Keempat, Hanifah Hajar Ataib, Timbalan Menteri Ekonomi sejak Disember tahun 2022 dan ahli Parlimen Mukah ini. Beliau mempunyai pengalaman dalam pentadbiran ekonomi dan boleh dianggap sebagai calon semula jadi untuk mengisi kekosongan tersebut. Setakat ini tiada pengumuman rasmi mengenai pelantikan Menteri Ekonomi yang baru. Perkembangan lanjut dijangka akan diumumkan oleh Perdana Menteri dalam masa terdekat. Ada banyaklah yang telah dihujahkan melalui media-media massa dan melalui berita-berita terkini.
Ada yang kata ahli politik atau teknokrat, siapa yang akan menerajui Kementerian Ekonomi. Karena 4 nama yang disebutkan tadi itu adalah datang daripada latar belakang yang berbeza. Ada yang datang daripada latar belakang politik, ada juga yang datang daripada teknokrat, yang pastinya ianya akan membawa perkara baru kepada negara kita. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.